Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Rawahul Bukhari al kama qala wa amma ba'. Yang saya muliakan tuan pengurusi masjid, tuan-tuan barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan syiah, seterusnya muslimin, sidang jemaah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita diberi peluang lagi oleh Allah Ta'ala untuk hadir ke rumah Allah ini menunaikan solat fardu Jumaat. Saya besar hati diberi peluang untuk sama-sama meraihkan majlis kuliah sebelum Jumaat yang diadakan di masjid ini. Kita mulakan pertemuan kita yang mulia dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya suka merujuk kepada hadis yang kita baca tadi, hadis daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta yakuna hawahu taba'a, sehingga hawa nafsunya mengikut lima ji'tu bih, apa yang aku bawa, apa yang Nabi bawa. Di antara pedoman dan iktibar hadis yang boleh kita ambil, yang pertama, kita sedia maklum bahawa Muslim itu adalah insan yang sempurna. Muslim, insan yang sempurna, mempunyai aspek-aspek kepribadian yang ideal. Tidak berlaku percanggahan di antara perkataan dan perbuatannya. Tidak berlaku percanggahan di antara tindakan dan pemikirannya. Apa yang ia kata, itulah yang ia buat. Apa yang ia fikir, itulah tindakan yang dilakukannya. Bahkan dia adalah insan yang mempunyai hati dan lidah yang serasi dengan seluruh anggota badannya yang lain. Begitu juga berlaku keserasian di antara akal dan perasaannya. Keseimbangan di antara roh dan jasad akan sentiasa kekal wujud. Lidahnya menzahirkan keyakinan dia, akidahnya pula tercerna pada seluruh tindakan anggotanya. Seterusnya, perjalanan hidup dan tindak tanduknya akan kekal sentiasa lurus. Nafsunya tidak dapat menguasainya. Begitu juga keseronokan duniawi tidak mampu untuk melalaikannya sama sekali. Seluruh kehidupannya adalah berasaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit pun tidak mengandungi unsur-unsur kebatilan. Perkara inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika baginda meletakkan garis pemisah bagi seorang muslim yang beriman di dalam sabdanya, tidak sempurna seseorang di kalangan kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang baginda bawa. Hakikat nafsu dan jenis-jenisnya antara lain ialah al-hawa. Al-hawa itu diartikan dengan kecenderungan hati kepada kebenaran. Kecenderungan hati untuk mencintai yang betul. Kecenderungan hati untuk menjunjung dan mempertahankan yang betul itu. Di antara penggunaan perkataan al-hawa menjurus kepada makna cenderung hati kepada kebenaran, cenderung hati untuk mencintai kebenaran, cenderung hati untuk menjunjung kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Aku melihat Tuhanmu, melainkan aku bersegera untuk memenuhi titah perintahnya. Bila Aisyah ni teringat Allah, lalu dia akan segera apa tuntutan Allah semasa ke atas dirinya, lalu segera ditunaikannya. Antara lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 51, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Maksudnya, engkau boleh menangguhkan sesiapa yang engkau kehendaki daripada mereka. Jika Allah hendak menangguhkan apa-apa qada, takdir ke atas diri seorang hamba, boleh saja. Dan begitu juga, wahai Allah, engkau boleh mendampingi sesiapa yang engkau kehendaki. Maksudnya Allah boleh saja mengangkat sesiapa yang Allah kehendaki, walaupun di luar perkiraan manusia. Begitu juga kata-kata Sayyidina Umar dalam kisah tawanan Badar. Di sana Nabi meminta pandangan, apa kita nak buat dengan tawanan perang Badar. Ya, Sayyidina Umar mencadangkan kepada Rasulullah supaya dibunuh saja. Ya, dibunuh saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar mencadangkan tidak begitu. Ya, Abu Bakar lebih cenderung, ya, jangan dibunuh semua. Buat tapisan mana-mana yang pandai membaca, ya, kita minta dia ajar anak-anak ahli Madinah supaya belajar dengan tawanan perang ini. Mudah-mudahan dengannya nanti dia akan lembut hatinya masuk Islam. Jadi Rasulullah cenderung, Rasulullah Yahwa, Hawa Yahwa, kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Sebahagiannya yang memang dah blacklist, ya, udah tak boleh buat apa dah, mengajar pun tak reti, ya, kuat melawan Rasul, itu memang tak ada pilihan lain lah. Ya, tapi mana-mana yang pandai mengajar, pandai membaca, dia jadikan guru untuk mengajar anak-anak umat Islam di Madinah. Jadi hadis menyebut Nabi cenderung kepada pandangan Abu Bakar. Al-hawa juga boleh diartikan dengan kecenderungan dan kecintaan, termasuk dalam kecenderungan kepada kebenaran ataupun selainnya. Ya, kecenderungan kepada yang tidak benar pun. Ya, sebab itu kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia yang Allah bekalkan akal dengan nafsu,
Kedua-duanya memang berperang tanpa henti siang malam. Ya, akal kita cenderung mengajak kepada kebaikan. Satu masa yang sama, nafsu kita mengajak kepada yang tak baik. Jadi ketika itu berlaku peperangan. Peperangan ini tanpa henti, siang malam. Ya, sebab itu dengan kasih sayang Allah kata kita diturunkannya kitab panduan sebagai penyuluh. Kemudian diutuskan pula Rasul untuk mengajar manusia jalan yang mana patut ditempuhi. Ya, itu untungnya kehidupan kita sebagai manusia. Ya, sayang Allah kepada kita melebihi sayang Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Ia juga boleh diartikan hawa tadi, nafsu tadi boleh diartikan dengan erti memenuhi tuntutan tubuh badan. Ya, memenuhi tuntutan keinginan dirinya. Lapar nak minum, lapar makan ya. Kalau dahaga minum. Ya, cuma bezanya bila nafsu yang tidak dikawal menggunakan kitab panduan, kita tengok je lah pengalaman kita kecil-kecil dulu bulan puasa macam mana kalau tengah hari tu. Tengok ayah sembahyang maksudnya tak cukup nak buka kan. Padahal bila dapat ayah segelas, hilang semua. Ya, jadi nafsu ni memang keinginannya tak terbatas. Sebab itu kita sangat perlu kepada panduan dan bimbingan yang diajar oleh tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, ibu ayah kita, sahabat-sahabat yang sentiasa menunjukkan kita kepada kebaikan. Ya? Perkataan hawa yang bermaksud memenuhi tuntutan tubuh badan dan keinginan tubuh badan ini biasanya digunakan untuk perkataan al-hawa. Pengertian yang inilah ya, yang banyak dicela, yang kita diminta supaya berhati-hati menjauhkan diri ya, oleh kesan buruknya bila hawa nafsu itu diikutkan semau-maunya. Ya, dalam Quran Allah sebut juga innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu, hawa itu sangat cenderung kepada mengajak perkara-perkara yang tidak baik. Ya, kecuali orang-orang yang diberi rahmat dan kasih sayang Allah melalui hidayah, melalui petunjuk, melalui inayah, melalui kekuatan dalaman, kekuatan iman untuk menangkis kehendak-kehendak runtutan hawa nafsu ya, yang sangat bahaya itu. Oleh itu akhirnya ia boleh membawa kepada kesesatan, naudzubillah. Akhirnya hawa nafsu yang tidak dipimpin dengan wahyu akan membawa pemiliknya kepada lembah kehinaan dan kecelakaan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walaupun sebab turun ayat ni ialah untuk mengulang balik kisah bagaimana Allah memperingatkan Nabi Daud AS dalam firman-Nya, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maksudnya, wahai Daud, jangan engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari berjalan Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Rasul masih lagi memerlukan kepada peringatan, apatah lagi kita manusia biasa. Jika dilihat kepada punca nafsu, punca nafsu ni samalah punca kepada bid'ah. Ya. Berpaling daripada kebenaran.
Maknanya sesiapa yang mengikut runtutan syahwat dirinya, samalah seperti orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kehidupannya sedang dipandu ke medan maksiat. Kehidupannya sedang diarahkan kepada dosa. Dan akhirnya, na'udzubillah, ya, dia mesti ada penyudah. Akhirnya diterjunkan ke lembah penyanggahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sebenarnya mereka yang melakukan penyelewengan, ya, dipanggil orang-orang kafir, orang-orang fasik yang menolak kebenaran dan menolak kepada percaya bahawa nafsu itu jika tidak dikawal boleh merosakkan. Mereka boleh bertindak begitu bukan disebabkan kaburnya kebenaran. Sebab yang benar itu benar, ya. Yang salah itu salah. Samalah yang halal itu nyata halalnya, yang haram itu ya nyata haramnya. Ya. Mereka bertindak demikian adalah kerana tidak berpuas hati terhadap kebenaran tersebut. Dakwaan mereka kebenaran, padahal kebenaran terlalu jelas, kebatilan pun terlalu jelas. Bagi mereka terbalik, ya, bagi mereka terbalik. Yang benar pun tak jelas, yang batil pun tak jelas. Kehidupannya sentiasa dalam keadaan sama-sama, ya, tidak ada panduan. Kehidupannya kaku, ya, sebab tidak ada hidayah padanya. Dalam arti kata yang lain, kehidupan orang yang sudah terdorong dengan hawa nafsunya, ya, begitulah, hidup terombang-ambing, tak tahu apa yang dibuat, tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, pendiriannya sering berubah-ubah, ya, kataannya tidak boleh dipegang, begitulah, janjinya tidak boleh dipercayai. Sebab itu Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Maksudnya, kemudian jika mereka tidak dapat menerima cabaran wahai Muhammad, ya, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka saja. Bila Allah melalui nabinya mencabar penduduk Mekah supaya menulis satu surah sahaja daripada Al-Quran, satu surah saja yang sama seperti Al-Quran, ya, fa'tu bisuratim mim mithli. Kalau kamu tak percaya Quran ini datang daripada aku, ya, kamu tuduh Nabi Muhammad yang mencipta Quran, sekarang kamu je lah buat. Cak kamu buat dengan bahan yang ada di dunia. Kau fikirlah, panggillah cerdik pandai di kalangan kamu untuk buat satu surah yang sama mutunya dengan Al-Quran. Nyatanya tak mampu. Bila tidak mampu, Allah jelaskan. Kemudian jika Allah jelaskan kepada nabinya, ya, kenapa mereka tak mampu nak buat satu surah macam Al-Quran, tetapi kenapa mereka tak boleh juga terima Quran? Ini jawapannya. Kemudian jika mereka tidak dapat menerima cabaranmu supaya mencipta, mereka menulis satu surah seperti Al-Quran, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Padahal kebenaran dah ada di depan mereka. Kesalahan, kesesatan pun dah nyata di depan mereka. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai penutup, kita baca dua mutiara hikmah. Tuan-tuan sekalian, marilah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Kerana baginda adalah pemimpin yang memang membantu kita menuju kepada mencapai kebahagiaan. Baginda menunjukkan kepada kejayaan. Baginda yang memimpin kita menuju kepada keuntungan dan keselamatan di hari akhirat nanti. Kemudian yang kedua, marilah kita sentiasa bergembira dengan hal-hal yang boleh menghapuskan dosa kita. Apa juga kerja buat kita yang janjinya dari Allah, janjinya dari Rasul, ia boleh menghapuskan dosa kita. Kita hendaklah bergembira dengannya. Termasuklah musibah yang sedang menimpa dunia ini. Jika kita tetap bersabar dengan sedikit kepayahan yang ada, nanti Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, segala ujian yang Allah datangkan kepada kita menjadi motivasi untuk kita terus bertaubat, menjadi motivasi kepada kita untuk terus memohon doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala wabak yang ada. Kita akan menjadi kehidupan seperti sedia kala. Dan yang akhir, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan nanti dari akhirat kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Saya fikir cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita ada peluang masa yang akan datang, kita sambung lagi. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara binurik. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fitan wat ta'un khususan virus al-quruna an baladina hadza khassah wa an sa'iri buldani amma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salah silap saya pun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali Anwar menyampaikan tazkirahnya tadi untuk sebagai panduan kita sama dalam jalan hidup kita ini.